kasih Allah pada kita. Mari kita bersatu dalam doa. 我们一同祷告。 Kami bersyukur untuk kasih Allah di dalam kehidupan setiap kami. 主，我们感谢你在我们生命中的慈爱。 Kasih Allah itulah yang menarik kami kembali untuk boleh datang ke rumah Tuhan. 是你的爱，让我们可以回到你的殿中。 Kasih Allah itulah yang memenuhi hati kami dan memberikan kehangatan di dalam hati kami. 是你的爱充满了我们的心，温暖我们的心。 Dan kasih Allah itulah yang membuat kami bisa berelasi kembali dengan Allah pada hari ini. 是上帝的爱，让我们今天晚上可以再次与上帝相连。 Kami rindu Tuhan pada hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 主，我们渴慕今天晚上可以聆听你的话语。 Persiapkan hati kami. 求你预备我们的心， Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, 让我们的心可以成为肥沃的土， yang siap ditaburi oleh kebenaran benih firman Tuhan. 让你的话语可以在我们的心中生根， Sehingga benih firman Tuhan itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. 让你在我们的心中所播下的种子可以生根发芽生长。 Berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan yang menerjemahkan, kiranya Tuhan yang menolong. 求你使用你两位仆人，可以传讲你的话语。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. 奉靠我们的主耶稣基督的名求， Amin. 我们祷告，阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹，晚上好， Selamat malam. 晚上好。 Bersyukur sekali melihat Bapak Ibu Saudara boleh hadir di tengah-tengah setiap kita. Tadi hujan sangat deras, tapi Tuhan dapati kita adalah orang-orang yang setia yang boleh datang ke rumah Tuhan dan boleh beribadah di dalam kebaktian doa pada hari ini. 感谢神，虽然外面正下着大雨，但是我们还可以来到神的殿中聆听他的话语。 Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah Allah yang memelihara dan memberkati. 今天晚上的主题就是眷顾赐福的上帝。 Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang sering kali sibuk. 弟兄姐妹，我们往往是忙碌的人， Setiap hari dari pagi hingga malam kita bekerja dengan keras. 我们可能从早上一直到晚上都努力的工作， Bahkan rasanya waktu 24 jam dalam satu hari itu kurang. 甚至可能一天24个小时都不够用。 Kita berharap satu hari 36 jam mungkin. 我们可能会想说，如果一天可以有36个小时，那该有多好。 Selain itu kita juga sibuk mengurus rumah tangga kita. 有可能我们也忙着打理我们的家庭， Sibuk menjaga anak-anak kita. 养育我们的孩子， Bahkan beberapa di antara kita sibuk menjaga kesehatan kita. 甚至我们一些可能忙着照顾着我们的身体。 Kita memasak makanan yang sehat. 我们煮就是健康的食物， Kita berolahraga 我们做运动， agar kita dapat sehat. 好让我们可以拥有健康的身体。 Dan kita mengulangi, Bapak Saudara, kesibukan kita ini setiap hari. 那我们每天都重复一样的忙碌。 Kalau kita bertanya untuk apa sih kita melakukan semua kesibukan ini? 如果我们问我们自己，我们为何要一直忙碌着？ Apa sih yang kita kejar dengan kesibukan yang ada? 我们到底在追求什么呢？ Rupa-rupanya kita mengejar keberhasilan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dan dalam relasi. 有可能我们在追求着，就是我们事业中、我们工作上、我们家庭中的成功。 Dan ketika kita berhasil, 当我们成功的时候， kita mulai berpikir bahwa keberhasilan ini di dalam pekerjaan, di dalam relasi, semuanya bisa berhasil karena saya. 那我们就开始想说，我的成功就是在家庭上、工作上的成功，就是因为我自己的努力得来的。 Namun kita lupa bahwa di balik semua keberhasilan kita
ada satu pribadi yang selalu menopang, yaitu Tuhan Allah kita. 但是我们往往忘记，就是在这一切，就是成功的背后，有一位托住一切的一体，那就是我们的上帝。 Bapak Ibu Saudara, Mazmur 65 seperti membuka sebuah peta besar bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan setiap kita. 那今天晚上的诗篇第65篇，就好像打开上帝如何在我们生命中行事的一张就是大地图。 Tuhan bekerja di dalam hati kita, Tuhan bekerja di tengah-tengah dunia, dan Tuhan bekerja mencukupkan kebutuhan setiap kita. 上帝在我们的心中行事，上帝在我们的生命中，在我们的工作上等等行动，满足我们一切的需要。 Kalau kita ingin melihat dan mengerti bagaimana Allah memberkati dan memelihara kehidupan setiap kita, 如果我们想要看上帝如何眷顾我们的生命， kita perlu melihat 3 hal yang Daud tunjukkan di dalam Mazmur pada hari ini. 那我们就要看大卫在诗篇第65篇所说的3件事， Bagaimana Allah memelihara dan memberkati kehidupan kita. 就是上帝如何眷顾我们的灵魂，我们的生命。 Yang pertama, Allah itu memelihara akan jiwa kita. 第一点就是上帝眷顾我们的灵魂。 Di ayat ketiga dikatakan, Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup. 中文的在第2节那里说：“听祷告的主啊，凡有血气的都要来救你。” Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. 罪孽胜了我，至于我们的过犯，你都要赦免。 Bapak Ibu Saudara, sebelum berbicara mengenai hujan hasil bumi, Daud terlebih dahulu berbicara mengenai kondisi hati. 弟兄姐妹，在大卫说到就是收割农作物、雨水等等之前呢，他先从心中开始。 Daud memberitahu bahwa berkat sejati dimulai dengan pemulihan jiwa. 大卫说，就是真正的恩典，就是从心中的恢复开始。 Tuhan bukan hanya memelihara fisik, tetapi juga memelihara rohani kita. 上帝不只是照顾或者眷顾我们的身体，但是他也照顾眷顾我们的灵性，我们的属灵。 Dia Allah yang mendengar doa, yang rindu berelasi dengan kita. 他垂听我们的祷告，他渴慕和我们有良好的关系。 Namun relasi itu tidak mungkin terjadi kalau manusia hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran. 但是良好的关系不可能会发生，若人类一直犯罪。 Karena itu Allah adalah Allah yang bermurah hati, Dia mengampuni setiap dosa dan rindu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. 所以上帝渴慕来赦免我们的一切过犯，我们的罪孽。 Karena itu pemulihan hati adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. 所以灵魂得以恢复是在我们生命中一个非常重要的事。 Sebelum memberikan berkat lainnya, Tuhan rindu terlebih dahulu memulihkan hati kita. 在上帝赐给我们其他恩典之前呢，他渴望，他想要把我们的灵魂先医治或者恢复好。 Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita punya sebuah handphone. 弟兄姐妹，想象如果我们有一只手机， Handphone ini layarnya itu masih bagus. 它的屏幕还很好， Lalu kemudian bodinya ini masih mulus, Bapak Ibu Saudara. 它的外边也还很好。 Namun ketika kita mencoba menghidupkan handphone ini, 但当我们想要开机的时候， bayangkan handphonenya tidak bisa menyala. 它的手机却不能够我们不能够把它开机。 Lalu kemudian kita ambil charger di rumah kita. 我们就拿着充电宝， Kita colokkan charger ke handphone kita. 我们把它插在我们的手机， Kita menunggu 1 jam. 我们等了1个小时， Lalu kita coba nyalakan handphonenya. 我们试着把它开机，
Dan handphone itu masih belum menyala. 但是手机还不能够打开。 Lalu kemudian kita tunggu 1 hari, 我们再等1天， kita tunggu 2 hari, 我们等2天， handphone itu masih belum menyala. 手机还不能够打开。 Bapak Ibu Saudara, handphone itu tidak bisa menyala bukan karena baterainya rusak. 弟兄姐妹，我们不能把这个手机打开着，不是因为它没有电， Tapi karena ada bagian di dalam handphone itu, mungkin sistemnya atau sesuatu yang lain rusak dari dalam. 但是因为它里面的零件可能损坏了， Sehingga walaupun kita cas, kita isi dengan baterai itu, handphone itu tidak menyala dan percuma 所以 dicas. 即使我们充了电，它还是不能够打开。 Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹，我们的生命也是如此。 Kita berusaha mengisi baterai kehidupan setiap kita. 我们试着把我们的生命充着电， Kita bekerja keras. 我们努力工作， Kita mungkin mencari hiburan di luar. 我们可能在外面寻找娱乐， Kita mencapai sesuatu di luar. 我们在外面可能有一些成就， Kita jalan-jalan. 我们去旅游， Kita sibuk melakukan ini dan itu. 我们做很多的事情， Di luar kita terlihat aktif. 在外表上我们看起来做了很多事， Terlihat sibuk. 看起来很忙碌， Terlihat berhasil mungkin. 可能看起来很成功， Tapi kalau hati kita rusak. 但是如果我们的心碎了或者坏了的话， Tapi kalau jiwa kita kering dan jauh daripada Tuhan. 如果我们的灵魂枯燥远离上帝的话， Sesungguhnya kita tidak benar-benar hidup. 我们可能没有真正的去活着。 Kita bisa terlihat penuh di luar tetapi kosong di dalam. 外表看起来我们可能是丰满的，但是内在我们却是空的。 Dan Tuhan merindukan setiap kita tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. 那上帝希望我们每个人不是那样子的。 Tuhan menginginkan kita punya jiwa yang sehat. 上帝希望我们可以拥有健康的灵魂。 Sebelum Tuhan memberikan berkat, Dia ingin memulihkan hati kita. 上帝赐给我们他的恩典之前呢，他想要医治好我们的灵魂。 Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, 所以耶稣曾经说过， apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? 人就是赚得全世界， Dia memperoleh keberhasilan, 得到就是成功， memperoleh materi yang banyak. 他得到了一切的物质， Apa gunanya 又有什么用呢？ kalau ia kehilangan nyawanya? 如果他赔上自己的生命， Karena itu Tuhan merindukan kita mendapatkan sesuatu yang lebih penting, yaitu hati yang dipulihkan. 所以上帝渴望我们可以得到就是得以恢复的灵魂。 Karena itu izinkan saya bertanya hari ini Bapak Saudara. 所以请允许我提几个问题。 Sudahkah Tuhan memulihkan hati kita hari ini? 今天上帝是否已经恢复我们的心？ Sudahkah Tuhan Yesus kita terima di dalam kehidupan kita? 我们是否已经在我们的生命中接受耶稣基督？ Ini adalah pemulihan paling awal di dalam hati kita. 这就是我们心中第一的恢复。 Bila langkah ini kita tidak ambil, maka hati kita tidak akan pernah bisa dipulihkan sama sekali. 如果我们没有这样子做，那我们的心永远得不到恢复。 Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan dan memulihkan hati kita. 唯有耶稣能够就是恢复我们的心，拯救我们。 Kepada kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, 我们已经接受耶稣的， mintalah agar Tuhan melihat kedalaman hati kita. 让我们恳求上帝看我们就是内心深处， Apakah ada luka di dalam hati kita? 我们心中是否有受过伤害？ Apakah ada keegoisan yang harus Tuhan pulihkan di dalam hati kita? 是否有一些自私需要上帝恢复的？
Mintalah Tuhan memulihkan hati kita. 求主恢复我们的心。 Yang kedua, saudara, adakah kita tenang? 我们的心是否有平安？ Hati yang dipulihkan ditandai dengan adanya damai sejahtera dalam kehidupan kita. 得以恢复的心，有平安作为标记。 Dan damai sejahtera itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang paling berharga dalam kehidupan kita. 那么平安就是上帝在我们生命中最宝贵的眷顾。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita lambungnya sakit, 弟兄姐妹，若我们胃痛的话， maka ada gas dan asam lambung yang bergejolak di dalam lambung kita. 那里面就会有气体和胃酸，让我们不舒服。 Karena itu kita membutuhkan obat yang tepat untuk mengobati lambung kita. 所以我们需要服正确的药物来，就是医治我们的胃病。 Dan ketika lambung itu diobati dengan obat yang tepat, maka lambung itu menjadi tenang. 那胃病如果得到正确的医治，或者服了正确的药，那胃病就会消失。 Demikian dengan hati dan jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan akan mendapatkan sebuah ketenangan dan sejahtera yang berasal daripada Tuhan. 那么心和就是灵魂得与上帝的恢复，也是如此，会得到平安。 Banyak orang punya rumah yang besar, 有许多人拥有很大的房子， punya tabungan yang banyak, 存蓄很多， tetapi tidak bisa tidur dengan nyenyak. 但是却睡不好觉。 Tetapi ada orang-orang yang hidupnya sederhana, 但是有一些人过着平凡的生活， namun senyumnya keluar dari hati dan hatinya penuh dengan damai sejahtera. 但是他却可以微笑着，而且他心中充满平安。 Itulah tanda bahwa Tuhan memelihara hatinya. 这就是上帝眷顾他的心的标志， Ada damai sejahtera di dalam hatinya. 在他心中有平安。 Yang ketiga, Bapak Saudara, 第三点， adakah kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan? 我们是否有保持我们与上帝的关系？ Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa hubungan yang rusak dengan Tuhan membuat hati kita ikut rusak juga. 如果我们与上帝的关系破坏了，那我们Ketika hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka hati kita ikut rusak. 如果我们与上帝的关系破坏的话，我们的心中也衰了。 Namun ketika hati kita atau hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, maka hati kita menjadi pulih. 相反的，如果我们与上帝的关系良好的话，那么我们的心中也有平安。 Karena itu selalu luangkan waktu untuk berelasi dengan Tuhan. 所以我们一定要拿出时间和上帝建立好关系。 Poin yang kedua, Bapak Saudara, bagaimana Allah memelihara dan memberkati kehidupan kita. 第二点就是上帝如何眷顾我们的灵魂， Yaitu dengan cara Allah memelihara dunia kita. 就是通过上帝眷顾我们的世界。 Di ayat yang ke-8 dikatakan engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. 在第7节这里说，使诸海的响声和其中波浪的响声，并万民的喧哗都平静了。 Bapak Saudara, Daud melihat gunung-gunung berdiri dengan kokoh. 弟兄姐妹，大卫看到就是坚固的诸山。 Daud melihat lautan yang bergelora dan bangsa-bangsa yang berseru. 大卫看到了汹涌的诸海，还有喧哗的万民的喧哗。 Ketika melihat itu semua, Daud berkata Tuhan yang meredakan semuanya. 看到了这一切的时候，大卫说是上帝平静了他。 Daud mengingatkan kita bahwa dunia ini bisa berjalan bukan karena sebuah kebetulan. 大卫提醒我们，世界能够运行不是偶然的， Bumi dapat berputar, 地球能够旋转， lautan tetap pada batasnya di tepi pantai. 大海仍在它的其边界， Gunung-gunung dapat tegak, 山可以直立， bukan sekedar karena sistem alam,
不是因为宇宙的一些系统， Tapi di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan yang menegakkan akan gunung-gunung itu. 但是在这里在诗篇里面说是上帝让那些山海直立的。 Ia bukan hanya memelihara manusia, tetapi ia menjaga keteraturan seluruh ciptaan yang ada. 上帝不只是眷顾了人类，但是他也维护了造物的秩序。 Dan tanpa pemeliharaan Tuhan, dunia akan kacau total. 如果没有上帝的眷顾，那么世界肯定会混乱的。 Di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan seluruh ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. 在第5节这里说：“拯救我们的神啊，你必以威严秉公义引运我们，你本是一切地极和海上远处的人所依靠的。” Bapak Saudara, kata kepercayaan itu bisa diterjemahkan dengan confidence. 弟兄姐妹，这里的信，可以把它解释为自信， Yang artinya adalah sebuah perasaan mempercayai sesuatu. 就是一种相信某件事的感觉。 Selain itu dapat diterjemahkan juga tentang keamanan. 或者可以说就是安全感， Bahkan ada yang penafsir yang menerjemahkan dengan sebuah harapan. 或者有一些人说是盼望。 Sehingga ketika dikatakan bahwa Tuhanlah kepercayaan seluruh ujung bumi, 所以当大卫说你本是一切地极， sebenarnya ingin menunjukkan sebuah kebergantungan total seluruh ciptaan kepada Tuhan. 其实想告诉我们就是所有的创造物所依靠上帝的这个事情。 Dia pusat kestabilan dunia ini. 它是世界上的最稳定的。 Ketika manusia kehilangan kendali, Allah lah yang mengendalikannya. 当人类失去了控制，是上帝掌控着。 Bapak Saudara, ini berarti Tuhan bukan hanya terlibat di dalam hal-hal rohani saja. 所以弟兄姐妹，这表明上帝不只是参与属灵方面的事。 Ini berarti bahwa Tuhan bukan hanya terlibat di dalam tembok gereja saja. 这表示上帝不只是在教会里面参与着， Tetapi bahkan di tengah-tengah dunia yang nyata. 但是在真实的世界上， Di kantor, 就是可能在公司、 di pemerintahan, 政府， di tengah-tengah pergerakan ekonomi, 在经济的流动， di tengah-tengah pergerakan sejarah dunia, 在世界历史的流动中， Allah juga terlibat. 上帝也参与着。 Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun ini dunia tidak begitu baik. 弟兄姐妹，这几年世界并不是那么好。 Tahun 2019-2020 kita terkena pandemi. 2019年、2020年发生了就是疫情。 Setelah pandemi selesai, kita mengalami krisis ekonomi. 疫情过后，我们就发生了经济危机。 Tidak tahu krisis ekonomi selesai atau tidak, kita digemparkan dengan peperangan demi peperangan yang ada di dalam dunia ini. 我们不知道经济危机是否结束了没，但是又发生了一些战争。 Bahkan kita mendengar berita di mana-mana ada PHK. 我们甚至听到有一些公司裁员。 Di tengah-tengah seluruh yang ada di dalam dunia, 在这世界中， ada sebuah hal yang menarik, Bapak Saudara. 有一个非常有趣的事， Meskipun dunia ada di dalam sebuah kekacauan, 虽然世界处在混乱中， tetapi sejarah menunjukkan dunia tetap bertahan. 但是历史证明世界仍然Dan itu 幸存下来， itu bukan karena sebuah kebetulan. 而且那不是偶然的， Itu karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang selalu menopang setiap kita, menopang dunia ini.
那是因为我们就是有看不到上帝的手正在拖住我们的生命，拖住这世界。 Bapak Ibu Saudara, ketika dunia membuat kita cemas hari ini, 弟兄姐妹，当世界让我们焦虑的时候， ingatlah bahwa ada Tuhan yang tidak pernah kehilangan kendali atas ciptaannya. 我们要记得，就是上帝从未失去他的掌权，他的控制。 Jadi jangan takut, 所以不要惧怕， jangan biarkan kekacauan dunia menghilangkan damai sejahtera di dalam hati kita. 不要让世界的混乱夺走我们心中的平安。 Belajarlah mempercayakan dunia ini di dalam tangan Tuhan. 我们要学会将这世界的一切交托在神的手中。 Tugas kita adalah hidup setia di dalam Tuhan. 我们的任务就是要在主里面忠实的活着。 Kita percaya bahwa Tuhan mampu menegakkan keteraturan di balik semua kekacauan. 我们相信神能够把一切混乱的可以按照秩序走着。 Karena itulah Bapak Saudara, taruhlah rasa amanmu kepada Allah yang mampu menenangkan samudra. Sebab Allah yang sama juga mampu menenangkan hatimu. 所以我们要把我们的安全感交托在主的手中，因为同样的主就是主能够平静诸海，同样的主也能够平静或者赐给我们的心平安，平静我们的心。 Jangan letakkan rasa amanmu di tengah-tengah dunia yang mudah doyak kepada materi atau kepada apapun. 不要把我们的安全感就是托付在容易动荡的世界或者财务上等等， Letakkan hanya di dalam Tuhan. 就唯有交托在主的手中。 Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 最后一点，弟兄姐妹， bagaimana Allah memelihara dan memberkati kehidupan kita. 上帝如何眷顾我们的需要？ Dialah Allah yang selalu memelihara kebutuhan setiap kita. 他是不断的眷顾我们所需要的一切。 Dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan tanah. 这里说，上帝眷顾地。 Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan memperhatikan setiap detail kecil di dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan bumi ini. 弟兄姐妹，这里说，上帝很注重，就是我们生命中这世界上的每一个细节。 Kemudian di ayat yang ke-11 ada beberapa kata di mana Tuhan itu memproses tanah itu. 然后在第10节这里看到，上帝是如何把这些土壤，通过一些过程， Dia mengairi, membasahi dan menggemburkan tanah. 他浇透地，然后润平立即，将甘霖使地软和等等。 Bapak Saudara, Dia Allah yang memperhatikan kebutuhan setiap kita. 他是眷顾我们一切需求的上帝。 Segala yang kita miliki berasal daripada Tuhan. 我们所拥有的一切都是来自于上帝。 Makanan yang tersedia di meja makan itu berasal daripada Tuhan. 在我们桌子上所有的食物也是来自上帝。 Kesehatan, pekerjaan, rumah kita, kesempatan untuk melayani bahkan berasal daripada Tuhan. 我们的健康、我们的工作、我们的家庭，甚至我们服侍上帝的机会，也是来自于上帝。 Karena itu Bapak Saudara, apapun yang menjadi pekerjaan kita saat ini, 所以弟兄姐妹，无论我们的工作是什么， sadarilah bahwa itu datang daripada Tuhan. 我们要清楚知道那是来自于上帝。 Jangan sombong saat berhasil. 当我们成功的时候，不要骄傲； Jangan putus asa saat belum melihat hasil. 当我们还没有看到它的果实的时候，不要灰心。 Jangan bandingkan panen hidup kita dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara. 不要把我们的生命与别人的做比较。 Tuhan punya musim sendiri yang berbeda untuk setiap anak Tuhan. 上帝给他每个子女有不一样的季节。 Belajarlah untuk bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan setiap kita. 我们要学会感恩上帝赐给我们的每一件事。 Dan yang terakhir, mari kita belajar untuk taat pada setiap proses Tuhan.
最后一点就是我们要学会顺服上帝，调节我们生命的过程。 Seringkali kita hanya melihat bahwa di depan kita hanyalah musim yang kering. 我们往往就是所看到的，就是我们生命中的旱季。 Tetapi kita tidak pernah duga bahwa Tuhan sebenarnya ingin mempersiapkan hati kita untuk ditumbuhi. 但是我们却忘记，其实上帝想要预备好我们的心，让种子可以生长。 Supaya waktunya tiba Tuhan memberikan berkat, hati kita tidak sombong. 所以当时候到了，上帝赐福给我们的时候，我们的心不会充满骄傲。 Supaya tiba waktunya ketika kita terima berkat, hati kita tidak liar, tidak kotor. 所以当我们接受神的恩典的时候呢，我们的心不是污秽的。 Ada seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, Bapak Ibu Saudara. 有一位神仆曾经这样子说过， Kata dia, jujur saja seorang Kristen itu ketika terima berkat itulah masa paling bahaya dalam hidupnya. 他说，说实话，一个基督徒若领受了上帝的恩典的时候，那就是他生命中最危险的时期。 Ingatkah kita ketika Daud masih jadi gembala? 我们是否还记得，当大卫还是牧羊者的时候， Dia setia mengikut Tuhan. 他忠心跟随主， Tetapi ketika dia sudah menjadi raja, 但是当他成了 dia 国王以后， punya uang dan kekuasaan. 他有了财富和权力， Hatinya kemudian menjadi kotor. 那他的心就污秽了。 Dia menginginkan seorang wanita. 他想要一个女人， Bahkan dia merencanakan pembunuhan terhadap suami wanita itu. 他甚至计划要杀害那个女人的丈夫。 Karena itu sebelum terima berkat daripada Tuhan, 所以，当我们领受上帝的恩典之前， taat dengan proses yang berasal daripada Tuhan. 我们要顺服上帝给我们的过程， Agar hati kita siap terima berkat 让我们的心准备好领受上帝的恩典， dan siap memuliakan Tuhan dengan berkat yang ada. 而且准备好荣耀，就是接着上帝赐给我们的恩典荣耀主。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kami bersyukur kalau Tuhan terus-menerus menilik hati kami. 主，我们感谢你，因为你时时刻刻不断的眷顾我们的心。 Kalau Tuhan mendapati di dalam hati kami ada bagian-bagian yang belum dipulihkan, 若我们心中还有一些部分还没有得以恢复的话， entahkah itu luka masa lalu kami, 是否因为过去的伤害， entahkah kepahitan kami, 或者我们所受的苦， entahkah dosa-dosa yang masih kami simpan, 或者我们藏在我们心中的罪孽， entahkah keegoisan kami, 或者是我们的自私， kami memohon ampun kepada Tuhan. 我们求主饶恕我们。 Dan hari ini kami tidak mau menutupi hati kami yang rusak itu. 今天晚上我们要学会敞开我们的那损坏的心、破坏的心。 Kami mau membuka hati kami supaya dapat diobati oleh Tuhan. 我们要敞开我们的心，让上帝来医治， Supaya hati kami dapat dipulihkan oleh Tuhan. 让我们的心可以得以恢复。 Dan Tuhan tolong setiap kami 主也帮助我们每个人， agar hati kami penuh dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. 让我们的心充满来自上帝的平安。 Dan biarlah damai sejahtera itu dapat mengalirkan sebuah sukacita yang besar bagi setiap kami. 让那平安可以流出极大的喜乐。 Kami berdoa ya Tuhan, 主啊，我们祷告， proses hidup kami 我们祈求我们生命中的过程， sehingga setiap kami siap dipakai Tuhan menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekeliling kami. 让我们可以预备好我们自己，被上帝使用，成为众人的祝福。 Terima kasih Tuhan.
感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus, 我们祷告是奉靠主耶稣名求， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati.